orang tua-tua dulu ni dia muslihat dia, anak-anak jangan keluar malam Jumaat. Malam Jumaat ni banyak hantu dia cakap. Tujuannya apa dia? Supaya bolehlah anak-anak dia duduk dalam rumah, duduk masjid, baca Quran, baca Yasin dan sebagainya. Wallahu a'lam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, syukur banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Malam ni Allah izinkan pertemuan kita, mudahkan urusan kita untuk dapat kita sama-sama balik berbincang tentang wal tanzun nafsun ma qaddamat li ghadin. Allah Ta'ala sebut, renung-renunglah amalan yang kamu akan bawa untuk hari akhirat kamu, dan amalan itu adalah ataupun bekalan itu adalah amalan kita. Nabi sebut dalam satu hadis dia, Allah Ta'ala ni bila dia sayang pada seseorang, dia akan cuci hati orang tu. Para sahabat radhiyallahu anhum tanya Nabi, macam mana Allah cuci hati orang? Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah cuci hati seseorang itu dengan dia sentiasa berusaha untuk melakukan kebaikan. Jadi kita nak tahu bahawa hati kita sedang dicuci oleh Allah, maka Allah dorong kita untuk segera kita melakukan kebaikan. Sebab itu walaupun kita masih lagi ada kejahatan yang kita buat, sebagaimana yang pernah ditanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, dia rajin sembahyang, puasa, tapi masih lagi tidak mampu meninggalkan kejahatan. Maka Nabi suruh dia terus untuk melakukan perbuatan amalan itu, kerana amalan itu lama kelamaan dia akan membersihkan hati seseorang itu. Maka sebab itu bila hati kita ni masih lagi terfikir-fikir, terdorong untuk melakukan kebaikan, maka itu petanda insya-Allah
hati kita sedang dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah hari ini kita sambung pada muka surat 335. Pada perenggan yang 3 daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat persemayaman para roh itu berbeza-beza. Ia berbeza antara roh yang sejahtera dengan yang sengsara, kerana mereka tidak akan pernah ditempatkan dalam satu tempat. Jadi roh orang yang baik ni dia tak akan kumpul duduk dengan roh orang jahat. Tempat dia sudah berbeza. Masing-masing bergantung kepada keadaannya. Masing-masing mempunyai hubungan dengan jasad dalam kubur untuk merasakan kenikmatan ataupun azab. Jadi begitu juga ketika duduk dalam kubur. Ada roh yang diseksa bersama dengan jasad di dalam kubur. Tapi dalam masa yang sama ada roh yang jasadnya juga bersama rohnya mendapat nikmat yang begitu hebat dalam kubur. Yang mana kubur ni Nabi kata pintu awal akhirat. Kalau baik di kubur tu, maka baiklah di akhirat kita. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, hadis-hadis di atas menunjukkan bahawa roh para syuhada itu secara khusus berada dalam syurga. Dia kata, selain para syuhada, ada yang berada di langit dan ada yang berada di dasar kubur. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahawa roh-roh itu berziarah ke kuburnya pada setiap malam Jumaat. Sesuai riwayat lah, dia balik ke kubur dia. Roh tadi Allah Ta'ala letakkan dia di tempat kenikmatan, tapi dia akan balik ke kubur. Dia kata pada setiap malam Jumaat dia ziarah kubur dia. Jadi di mana roh tu, dia tak duduk dalam kubur dah, dia duduk ada tempat dia sendiri. Di mana wallahu alam lah. Di Iliyin, Sijin, tempat roh orang baik dan orang jahat. Tapi dia akan berziarah, kata di Imam Qurtubi ni, dia akan pergi ziarah kubur dia pada setiap malam Jumaat. Itu dia. Jadi malam Jumaat ni banyak keistimewaannya lah ya. Cuma dihilang keistimewaan itu oleh orang Melayu. Orang Melayu ni kalau malam Jumaat dia kira malam hantu keluar. Jadi kalau filem-filem pun dia gambarkan malam Jumaat tu malam hantu keluar. Sebenarnya hantu ni bila-bila pun dia keluar, benda setan kan, bukan mesti malam Jumaat. Ada kemungkinan jugalah, kemungkinan wallahu alam ya tuan-tuan ya. Orang tua dulu dah dia sebut malam Jumaat, jangan keluar malam Jumaat, hantu banyak. Tujuannya supaya anak-anak duduk di rumah baca Yasin, mungkin Allah alam kan. Orang tua ni dia penuh dengan apa panggil, penuh dengan muslihat dia. Itu dia. Jadi dia tak bagi budak-budak ni makan manis air tebu. Dia kata siapa makan pucuk tebu dia pandai berenang. Ni orang Melayu. Jadi yang manis-manis tu ayah dia balul lah. Anak-anak tak berebut dah, pakat berebut nak makan pucuk tebu. Sebab dulu hidup ni dengan sungai. Maka anak-anak pun tak berebut minum air tebu yang manis tu ya. Dia berebut naik ambil yang ujung ya, untuk pandai berenang. Ayah dia minum yang manis. Last sekali anak tak pandai berenang, ayah kena kencing manis. Ini jadi masalah gitu. Dia muslihat dia begitu kan. Jangan pijak, jangan duduk atas bantal, nanti bisul takut pecah bantal itu. Bantal kabul ni tak apa dah, benda span dah. Okey dah, boleh duduk dah atas tu. Jadi mungkin jugalah orang tua-tua dulu ni dia muslihat dia
anak-anak jangan keluar malam Jumaat. Malam Jumaat ni banyak hantu dia cakap. Tujuannya apa dia? Supaya bolehlah anak-anak dia duduk dalam rumah, duduk masjid, baca Quran, baca Yasin dan sebagainya. Wallahu a'lam lah. Selanjutnya Al-Imam Qurtubi mengatakan ada juga sebahagian roh para syuhada yang berada di luar syurga. Ada juga kata Imam Qurtubi. Itu dia. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Ibnul Abbas radhiyallahu an, iaitu berada di sungai yang bersinar di hadapan pintu syurga. Dia duduk situ, dia luar pintu tapi dia duduk di sungai. Ya, di pintu syurga tadi. Cantik syurga tuan-tuan ya. Dahlah syurga tu cantik, luar syurga tu ada pula sungai-sungai. Macam kita tak kenal. Bila ada air yang lalu depan tu, ya, maka seronok kita. Ya tak? Tu dah. Sebab apa tuan-tuan? Ya? Sebab apa? Agak lah. Tu dia. Ditahannya roh mereka itu disebabkan oleh hutang atau tidak dipenuhinya hak-hak orang lain. Jadi kenapa tak boleh masuk syurga? Duduk di pintu saja. Kerana di situ dia tak selesaikan hutang. Satu. Dan yang kedua, iaitu dia tidak memenuhi hak-hak orang lain. Apa maksud hak-hak orang lain? Iaitu mereka ini melakukan kezaliman terhadap orang lain. Jadi di akhirat tu, orang yang dizalimi tu akan tuntut balik. Sedangkan dia dah on the way nak pergi syurga dah kan. Amalan dia banyak dah tu. Tiba-tiba tertahan dengan sebab dia mengumpat, dia memaki, dia memfitnah. Tak? Maka orang yang difitnah, dia maki, dia apa sebagainya ni, mendakwa dia depan Allah, maka Allah Ta'ala kumpulkan balik dua orang ini, dihitung balik, last sekali betul, maka segala untuk nak balas balik segala yang dia ambil tadi, dia mengata, dia maki tadi, dengan cara diserahkan amalan dia kepada orang yang difitnah tadi. Habis dah kesalahan yang fitnah tadi, masih ada lagi kesalahan kita dengan dia, maka kita pula ambil kejahatan. Last sekali kawan ni masuk surga, kita pergi patah balik, dia masuk neraka. Jadi benda-benda macam ni lah kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebab kita kadang-kadang hari ni, terutamanya dalam alam cyber ni, ya, kita selalu menjatuhkan maruah orang, memfitnah orang tanpa kita fikir dosa pahala. Ada tanpa fikir dosa pahala, bila benda-benda itu akan mendakwa kita di hadapan Allah Ta'ala nanti, dia kata. Mengenai hal itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari bahawa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya sebesar-besar dosa di sisi Allah yang menghalangi seorang hamba bertemu dengan Allah setelah dosa besar yang dilarang olehnya adalah jika ada seseorang yang meninggalkan dunia sedangkan dia masih mempunyai hutang dan tidak meninggalkan gantinya. Ini antara sebablah kita tak boleh jumpa dengan Allah. Ini semua orang tahu dah, ya. Maka di antara cara nak lepaskan hutang ni ialah dengan memindahkan hutang. Yakni hutang itu dipinta, dituntut kepada warisnya lah, anak-anak dia atau sebagainya lah, ya. Gitu maksud dia. Saya dah sebut juga pada minggu lepas kan, kalau ikut yang Nabi buat, ya, perpindahan hutang itu hendaklah dilakukan sebelum seseorang memulakan sembahyang jenazah dia. Tapi budaya masyarakat kita dah terbiasa dah, habis selesai semua barulah wakil atau pewaris daripada orang mati itu menyebut tentang perpindahan hutang. Itu pun tak ada masalah apa-apa, ya tak? Cumanya kalau lebih molek lagi, sebelum kawan tu sebelum kawan tu disemayangkan, jenazah disolatkan, maka dimaklumkan hutang tu telah dipindahkan kepada
kepada anak dan waris dia, barulah Allahu Akbar. Sebab pernah berlaku dalam sirah Nabi dah hampir-hampir nak angkat takbir dah sembahyang jenazah, lalu dibisikkan kepada dia, ya Rasulullah, orang ni ada hutang. Nabi tak sembahyang. Kali kedua orang bisik pula ke dia kata, ya Rasulullah, orang ni ada hutang. Tapi Umar kata, tak apalah, hutang dia aku tanggung lah. Baru Nabi angkat takbir dan sembahyang. Jadi kalau ikut pada perbuatan itu, ternyata sebelum takbir sembahyang jenazah tu, perpindahan hutang itu mesti dibuat kepada waris yang tinggal itu. Jadi kalau ada bila-bila nanti kita pergi sembahyang jenazah mana-mana kan, kalau belah-belah Shah Alam, belah-belah Kuala Lumpur tu dah mula ada budaya ni, orang dah mula bercakap perpindahan hutang tu berlaku sebelum takbir. Jadi kalau lepas pada ni di tempat kita ada orang buat macam tu, tak payahlah ngata ke dia. Maka terima belaka. Yang penting hutang tu settle. Kau nak bercakap sebelum ke, nak bercakap selepas ke, yang penting hutang tu settle. Itu yang penting sekali, ya. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.